Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini, kerana Allah izinkan kita selalu berada di tempat yang baik. Allah takdirkan kita selalu berada di tempat yang mulia, di masjid, di surau, di majlis ilmu. Seperti mana malam ni juga Allah izinkan ke atas kita untuk menjejakkan kaki ke rumah Allah, mengerjakan solat fardu berjemaah, dan seterusnya kita duduk di dalam majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi SAW dengan taman syurga. Seperti mana sabdaan Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah." Apabila kamu berjalan-jalan, kamu bertemu di sana ada riyadul jannah, ada taman-taman syurga, farta'u, kata Nabi, maka singgahlah. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa dia tu taman-taman syurga? Macam mana pula boleh ada taman syurga hidup kat dunia? Nah, sebab fahamnya syurga-syurga ni akhirat. Nah, tapi kata Nabi, kamu berjalan di dunia ni nampak taman-taman syurga, singgah. Maka sahabat tanya, taman syurga macam mana? Setahu kami ni syurga ni bahagian akhirat. Dunia macam mana pula boleh kata ada syurganya? Maka jawab baginda Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu ialah hilakul zikr. Hilakul zikr ni maksudnya majlis zikir. Majlis zikir, kata Imam Ahmad dalam musnadnya, bahawa majlis zikir itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, majlis zikir memang zikir sungguhlah, iaitu la ilaha illallah ke tahlil ke wirid pasmayang tu ke, itu majlis zikir juga. Satu lagi dipanggil majlis zikir ialah ambil daripada asal perkataan zikir itu sendiri. Zikir ni asal perkataannya zal kafra, zakara, dengan makna zakara tu artinya ingat. Jadi zikir ialah ingat. Sebab tu kita buat majlis ilmu ke sebagainya, kita namakan dia tazkirah. Kenapa disebut tazkirah? Tazkirah tu ambil daripada perkataan zakara tu lah, yang maknanya tazkirah tu ialah mengingatkan, ingat, mengingatkan. Jadi majlis zikir, maka itulah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga kepada agama tercinta ni. Maka kalau majlis tu ada sebut, ada ingatkan kita tentang Allah, Rasulullah atau Islam, maka majlis tu juga disebut sebagai majlis zikir. Bila majlis zikir inilah dipanggil oleh Rasulullah dengan riyadul jannah, yakni taman-taman syurga. Maka harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada dalam taman-taman syurga Allah. Nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi malam ni saya sepatutnya ada kuliah di Custom Setiawan, tapi sebabkan ada permintaan, lagipun lama dah tak datang. Nak ke tuan-tuan pun tak ingat dah saya. Siapa dia ni? Jadi kita pun minta laluan lah. Dia kata tak apalah, boleh, tak ada masalah. Jadi tu yang datang ke sini untuk meraihkan orang kawasan sinilah. Baik. Jadi kita nak kongsikan satu pesanan Nabi. Ni bulan ingat ke Nabi ni, bulan Rabiul Awal ni, kan? Bulan memperingati, bukan bulan ni jelas kena ingat Nabi, setiap bulan kena ingat Nabi. Tapi teringatnya atas sebab kelahiran Rasulullah SAW. Maka kita nak kongsi pesanan baginda junjungan kekasih kita yang memberi pesan kepada kita dalam soal kehidupan ni, insya-Allah. Jadi saya bacakan dulu kisah ni, kemudian nanti kita akan tengok kupasan daripada kisah ni, kita akan tengok huraian dia, insya-Allah. Jadi qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, satu hari Miqdad ibnu al-Aswad, seorang sahabat Nabi, nama dia Miqdad ibnu al-Aswad, dia berjalan. Kemudian dalam jalan-jalan ni dia bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi juga. Bertemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni terkenal lah dengan meriwayatkan hadis, sebab Abu Hurairah ni anak murid terus kepada Rasulullah lah, mengaji dengan Rasulullah terus, hadis-hadis Nabi semua dia hafal. Jadi bila Miqdad ibnu al-Aswad jumpa Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun berkata kepada Miqdad bahawa dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah. Yang artinya fikir saat itu lebih baik daripada ibadat selama setahun. Jadi katanya Abu Hurairah, dia kata Nabi pernah kata fikir satu saat tu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Okey, faham yang tu dulu. Kemudian tak apalah, Miqdad dia berjalan lagi. Lepas jumpa Abu Hurairah tu, dia teruskan lagi perjalanan dia. Jalan-jalan, maka Miqdad dia bertemu pula dengan dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi, sebab Abbas tu pakcik Nabi. Jadi bertemu pula dengan Abdullah ibnu Abbas, ataupun panggil Ibnu Abbas pun boleh. Bertemu dengan Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pula cerita dengan Miqdad. Dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Bunyi macam sama tapi hujung belakang dia lain sikit. Katanya Ibnu Abbas, Nabi pernah kata, yang maksud tadi hadis saya baca tadi, fikir satu saat tu lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Jadi bagi faham dulu cerita ni, tak lagi pening pula. Tadi Abu Hurairah kata Nabi kata fikir saat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tapi Ibnu Abbas pula kata, dia kata Nabi kata bahawa fikir 1 saat tu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Jadi beza sini tahun tu. Jadi Abu Hurairah kata lebih baik pada setahun. Kalau Ibnu Abbas pula kata lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tak apalah. Kemudian dia berjalan lagi, Miqdad Ibnu al-Aswad. Jalan-jalan bertemu pula dengan Rasulullah SAW. Bila jumpa Nabi,
ceritalah apa yang dia dengar daripada Abu Hurairah dan juga apa yang dia dengar daripada Ibnu Abbas, cerita ke Rasulullah. Maka kata Rasulullah, dua-dua betul. Tadi kita nampak macam berlaku tanakut. Maksudnya macam nampak percanggahan, sebab seorang kata setahun, seorang kata 70 tahun. Nampak macam ada percanggahan. Tapi bila sampaikan pada Nabi, Nabi kata dua-dua betul. Nabi kata yang setahun ni pun betul, yang 70 tahun ni pun betul juga. Kemudian Nabi kata, wahai Miqdad, boleh tak tolong aku panggil kedua-dua ni datang menghadap aku. Jadi Miqdad pergi cari baliklah, cari Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas. Panggil sebab Nabi panggil. Jadi mereka pun datang. Datang kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah tanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah dulu, yang kata lebih baik pada ibadat selama setahun tu. Jadi tanya Nabi kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang ada dalam fikiranmu? Maka jawab Abu Hurairah, dalam fikiranku ialah kejadian penciptaan Allah, kejadian langit dan juga bumi. Kalau begitu, kata Nabi, kalau itulah yang ada dalam fikiranmu, maka fikiranmu itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kemudian Nabi tanya pula kepada Ibnu Abbas, apa yang ada dalam fikiranmu? Maka jawab Ibnu Abbas, dalam fikiranku aku selalu memikirkan tentang kematianku dan bagaimana apa yang aku kena hadap nanti bila saat lepas mati ni, huru-hara, azab kubur dan sebagainya, kan? Maka kata Nabi SAW, fikiranmu itu lebih baik daripada kamu ibadah selama 70 tahun. Jadi betul. Jadi yang membezakannya apa? Cara fikir. Cara fikir Abu Hurairah lain, cara fikir Ibnu Abbas tu lain. Itu sebablah jawapannya, satu kata lebih baik setahun, satu lagi lebih baik daripada 70 tahun. Ini kisah dia. Jadi kita nak huraikan kenapa yang dikatakan fikir saat tu lebih baik daripada ibadah setahun, dan satu lagi kenapa fikir saat tu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kita ambil yang setahun tu dulu, yang Abu Hurairah punya cerita. Jadi Abu Hurairah ni, bila dia bagi tahu ke Nabi yang bahawa dalam fikiran dia memikirkan tentang kejadian-kejadian ciptaan Allah, maka waktu tu Nabi membaca satu ayat Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada ciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran siang dan juga malam, la ayati liulil albab, itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikir akan ia. Jadi maksudnya kita nak kena faham sini, apa yang Allah cipta di sekeliling kita ni, inilah ciptaan-ciptaan Allah ni, antara hikmah dia supaya kita fikir akan dia. Fikir ciptaan Allah ni, bila memikir kepada ciptaan Allah, akan membawa kepada ingat kepada Allah. Kan? Tapi yang jadi masalah kita pada hari ni, bila kita nampak ciptaan-ciptaan Allah tidak membawa kita ingat pada Allah. Sebab apa? Sebab kita tak mikirkan bagaimana penciptaan Allah, tapi yang kita fikirkan bagaimana kita nak cipta. Maka hari ni kita nampak, kita lihat bahawa manusia lebih melihat kepada ciptaan makhluk berbanding daripada ciptaan Tuhan. Yang ni yang kata Nabi tadi, lebih baik daripada ibadah setahun. Kita semayang selama setahun. Kita setahun ni maksudnya soal kehidupan kita harian kita. Hari-hari kita ni geng surau dah, insya-Allah lah. Geng masjid apa semua, hari-hari bangkit mayang subuh, zuhur, asar, habis sampai ke isyak, tambah lagi dengan semayang sunat. Tapi kadang-kadang dalam duk semayang tu pun masih lagi kepala kita ni banyak mengingat kepada ciptaan makhluk daripada ciptaan Allah. Ya tak? Sebab tu Nabi baca ayat ni, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada ciptaan langit dan ciptaan bumi. Maknanya Allah cipta langit bumi, suruh kita tengok
langit dan bumi ni. Persoalan yang timbul bila pada sampai ayat ni, ulama bahas, kenapa Allah sebut dua ni saja, langit, bumi, sedangkan yang lain pun ciptaan Allah juga, kenapa tak sebut satu-satu? Nah, sesungguhnya ciptaan pokok, rumput, bukit, bukau, habis semua sebut. Nah, memanglah dia kata penuh lah Quran tu, jadi Ustaz, tebal lah. Nah, memang betul pun. Tapi persoalannya pula, kenapa Allah sebut dua, langit, bumi? Kenapa Allah tak simpulkan satu saja? Nah, sesungguhnya pada penciptaan aku, pada semua alam, sebab langit pun alam juga, bumi pun alam juga, kan sekalikan kan boleh. Nah, tapi Allah sebut dua, langit, bumi. Apa maknanya situ? Nah, maknanya kita tengok diri kita ni tang mana. Ini saya tinggalkan sekejap ni langit bumi ni, ayat ni tadi pasal langit bumi ni kita letak tepi sekejap. Kemudian kita nak bawa satu kata-kata orang tua kita dulu, Melayu lah. Lepas tu kuat Melayu dengan agama zaman dulu ni. Sekarang dia makin slow. Nah, orang dulu-dulu dia kata apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benda yang sama. Masih lagi dalam ayat tu ada perkataan bumi dan ada perkataan langit. Seolah nampak macam ada persamaan dengan ayat ni tadi. Apa makna dia? Nah, makna di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya mana bumi kita pijak pun tetap bumi Allah, mana kita jalan pun tetap langit Allah yang kita junjung. Maknanya kita tak boleh pergi ke lain. Sebab tu Allah sebut aku cipta langit, aku cipta bumi, menunjukkan bahawa kita duduk tang mana? Kita duduk tang tengah-tengah. Bahawa maknanya nak maksudkan kamu dalam kekuasaan aku. Nah, jadi jangan sombong, jangan kalau kamu rasa kamu hebat, jangan pijak bumi Allah. Kalau rasa hebat, jangan duduk di bawah langit Allah. Tapi tak boleh. Kemana kita pergi, tetap kita berpijak atas bumi Allah dan duduk di bawah bumbung langit Allah. Nampak? Tu Allah nak tunjuk ke situ. Nah, hari ni minta maaf cakap, kadang-kadang kita kagum dengan ciptaan-ciptaan makhluk. Kita pergi, dia tak pernah pergi Kuala Lumpur. Sekali pergi Kuala Lumpur, jakun terus lah. Dia tengok bangunan pencakar langit, dongak kepala tengok. Dia kata tingginya, dia kata. Nah, rasa hebat. Sampai ada yang cakap, tak sama, dia kata. Tak pernah jumpa lagi Perdana Menteri yang bagus macam ni. Dia buat bangunan KLCC, KL Tower, Sepang Circuit. Kagum ke makhluk. Nah, kita tengok bangunan tinggi-tinggi hebat. Nah, baru-baru bina tu pun ambil makan masa lama nak bina, berapa banyak tertangguh. Mati pun ramai dalam pembinaan. Tapi kenapa tak nampak Gunung Everest yang Allah cipta lebih tinggi daripada segala bangunan yang ada di atas muka bumi? Berdiri tegak, tak ada masalah bagi Allah. Kenapa tak nampak hebatnya ciptaan Allah? Kan? Tengok langit Allah buat, tak ada tiang. Tengok apa nama. Dia ciptaan Allah ni, hebatnya ciptaan Allah, dia tak perlu kepada inovasi. Baca dalam kitab Risalatul Tauhid dalam bab akidah. Kata Syekh, ciptaan makhluk ni semuanya adalah nakis. Makna nakis ialah kurang, cacat. Apa yang makhluk cipta ni semua cacat. Sebab apa? Sebab makhluk tu sendiri cacat. Makhluk tu sendiri kurang. Tapi apa yang Allah cipta tak ada kecacatan. Bila tak ada kecacatan, apa yang Allah cipta tak perlu diperbaharui. Tapi apa yang makhluk cipta, dia kena perbaharui. Tengok telefon kita. Zaman mula-mula dulu besar macam botol air telefon. Tekan bunyi 1 kilo bunyi. Kuat bunyi. Lama-lama button tak ada dah. Main cermin gitu, main slide itu, tarik terpelanting telefon. Makna kata makin lama makin berubah, makin lama makin berubah. Daripada besar jadi makin lepeh. Akan datang tak tahulah pula. Kalaulah kata hebatnya ciptaan manusia, buat teruslah yang canggih. Tapi tak boleh. Asal buat, ada pembaharuan pula. Yang ni tak boleh, kita kena buat lain pula. Kenapa kena buat lain? Sebab yang lama tak betul, yang tu tak elok. Jadi sentiasalah ciptaan makhluk tu sentiasa tak elok. Kita tengok kereta kita. Mula-mula zaman dulu-dulu kena pulah kat depan enjin tu kena pulah.
Nampak? Lama-lama nak main kunci pula sampai patah kunci. Nah, lama-lama main push button, tekan pula. Dah tekan-tekan button pula tersumbat dalam. Nah, lama-lama canggih, duduk saja kereta start dah. Nah, makin lama makin dibuat perbaharui. Sebab apa kena buat perbaharui? Kerana sentiasa tidak perfect. Tapi saya nak bagi kita nampak sama-sama. Inilah namanya ma'rifatullah, kenal Allah. Cuba tengok langit kita tuan-tuan. Tengok langit tu. Langit tu dia color biru, awan dia putih. Bukan hari ni, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Berapa ratus ribu tahun dah, berapa juta tahun, tak tahu berapa lama. Nah, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, langit tu biru, awan dia putih. Sampailah langit biru, awan putih. Ada inovasi tak? Tukar pula color lain Nah, kata tak ada. Nah, siling kita berapa kali tukar? Dulu main siling papan lah sekali, siling kapur. Lepas ni siling tak ada terus. Nah, makna kata tukar-tukar. Kita jemur tengok. Tapi kita tengok langit jemur tak? Ada. Lagu kadang-kadang, walau hebat macam mana lagu tu famous pun, sampai masa jemur dah lagu tu orang tak layan dah. Kan? Lagu apa dulu? Rock kapak. Budak-budak sekarang tak main dah rock kapak. Dia main apa hip hop lah, apa pop Korea lah, apa benda lah. Nampak? Tapi zaman dulu-dulu tu lah pop ye lah apa. Tapi tak main dah. Tapi Quran ni 1400 tahun dulu sampailah masih lagi baca. Ada tak kita boring? Ada tak kita jemu? Baca Fatihah ni berapa kali dah? Tu imam. Nah, ada tak makmum komplain, imam tukar asyik Fatihah je. Tukar lain tak boleh, tukar lain. Nah tu mana ada jemu. Sebab apa? Sebab tu datang daripada Allah. Tu nak kata hebatnya Allah. Kan? Jadi bila Allah cipta alam ni semua, sebab tu dipanggil alam. Alam ni alamat, kata ulama. Alamat ni maksud apa? Tanda. Tengok tu ingat Allah. Dia contohnya macam kami lah. Kami contoh lah, nak buat contoh. Kami dengan tok guru kami lah. Kami dah biasa dah tengok tok guru ni dia naik highlight hitam. Jadi bila jalan mana-mana ternampak je highlight hitam, kita ingat siapa? Nampak je highlight hitam, teringat tok guru. Betul? Sebab bila hati tu dah terlampau kasih, hati tu dah terlampau melekat, tengok tanda dia, bukan dia, tengok tanda je, teringat dia. Itu juga orang yang hatinya melekat kepada Allah, sayang sangat pada Allah, tengok tanda-tanda ciptaan terus kepada Allah, terus ingat pada Allah. Ni tapi tak, kita tengok matahari ingat benda. Panas hari ni boleh jemur baju. Dia tengok matahari sebab nak jemur baju. Tengok hujan, Allah tak bawa baju hujan nak pergi kerja ni. Dia fikir tu. Sebab tu saya pesan, kita orang beriman bila bangun daripada tidur pagi-pagi hari, jangan kita fikir kerja dulu nombor satu. Jangan bangun pagi tu bangun pagi alhamdulillah boleh pergi kerja, dia kata. Boleh dah cari duit lagi, boleh niaga lagi, bukan. Tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kalau itu kita letak nombor 1, apa beza kita dengan kafir? Kafir pun bangun pagi sebab nak pergi kerja. Jadi kalau kita orang beriman bangun pagi pun sebab sibuk nak pergi kerja, sama dengan kafir baru setarah lah. Tapi apa bezanya? Beza kita orang beriman bukan langsung tak boleh fikir pasal kerja. Tapi nombor 1, bangun tidur tu ucap alhamdulillah, terima kasih Allah kerana hidupkan aku lagi pada hari ini. Ini bermakna engkau beri peluang pada aku untuk betulkan apa yang tak betul. Betul tak? Berapa ramai sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita tak ada dah. Dia boleh betulkan balik hidup dia? Tak ada dah. Senyap dah lah dalam kubur. Kita hari katalah contoh esok ni ada lagi hari buat kita, masih lagi ada kesempatan masa untuk kita repair. Zaman dulu-dulu kita ada tinggal semayang, boleh qada balik kan. Ada benda dosa kita buat tak selesai, hutang kita dengan orang ke tak selesai, dan lagi masa tu ada lagi. Sebab tidur ni adalah kematian. Kematian yang sementara. Takut gelap terus, tak celik-celik dah, tak terang-terang dah. Takut gigi terus. Sebab itulah Nabi ajar sebelum tidur baca doa dulu apa semua. Sebab takut pergi malam tu pergi terus. Sebab tu orang perempuan
Kalau dapat suami yang kuat berdengkur, jangan marah. Jangan marah. Itu tanda dia hidup lagi. Betul lah. Ada bunyi apalah. Takut tiba-tiba senyap macam tengah bini pun kata alhamdulillah senyap dah, barulah aman dunia. Memanglah aman, bangun pagi esok kejut tak bangun dah. Punya tak ada dah malam tu. Dah. Ada. Jadi itu nikmat juga sebenarnya. Jadi maknanya inilah dia. Yang kita kena renung. Macam hari inilah ujian yang Allah datangkan pada kita tuan-tuan, iaitu ujian apa? Corona virus COVID-19 ni lah. Kan? Jadi kalau bila kita nampak corona ni, kita nampak siapa? Kalau kita ni hatinya orang beriman, bila nampak je corona ni, tak payah kata baru sekarang, mula-mula awal dulu. Bila sebut je wabak ni, automatik kepala akan ingat Allah. Itu baru orang tu betul-betul beriman. Tapi kalau dalam kepala dia fikir ke lain, fikir habis mampu lagi, kalau PKP duit tak ada lah, kerja habis lah, kena buang lah. Yang tu masalah. Takut hati tu ada masalah. Hati tu tak boleh ingat kepada Allah. Padahal apa yang Allah buat datang ni supaya kita ingat pada dia. Tapi jadi kita tak ingat pada dia. Allah datang tu macam kita, Allah bagi kita sakit. Dan ada hikmah sebalik sakit. Bila sakit, barulah mulut ini akan terkeluar dengan ikhlas daripada hati. Allah, ya Allah sakit, ya Allah. Baru nak sebut nama Allah. Baru nak istighfar, astagfirullah. Barulah kata tu keluar daripada hati. Zikir pas mayang ni kadang-kadang zikir adat je lah. Dan orang lain zikir, kita zikir tak? Sambil-sambil tengok kipas lah, tengok cicak lah, apalah. Dan kadang-kadang hati tu tak betul-betul. Tapi bila tayang sakit tu paling ikhlas tu. Tu paling betul kita sebut tu. Tu kadang-kadang Allah berikan sakit. Sebab tu kata ulama, dalam bala kadang-kadang ada nikmat, dalam nikmat kadang-kadang ada bala. Jadi biar kita nampak bala ujian yang Allah datangkan ni, kita cari di dalamnya nikmat dia. Bukan memandang balanya, tapi memandang nikmat di sebaliknya. Kan? Cari mana nikmat dia. Nikmat bila kena contoh, orang duk serabut kata kalau PKP habislah kita dah. Boleh jadi Allah buat datangkan pada kita PKP, kita tak boleh keluar rumah, kena duduk dalam rumah saja. Itulah kesempatan masa yang Allah bagi peluang untuk kita repair balik semayang qada kita yang tertinggal lama. Kita dulu jawab selalu tak ada masa. Ni banyak masa. Kenapa tak buat? Baca Quran, baca terjemahan dia, bagi faham ayat Quran. Minta maaf cakap, kadang-kadang berapa lama kita dah semayang tapi masih lagi tak tahu apa makna dalam suratul Fatihah. Ayat ni yang Nabi kata, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah. Kamu fikir saat lebih baik daripada kamu ibadat selama setahun. Kamu ibadat tapi kamu sendiri tak faham apa ibadat yang kamu buat. Kamu tak tahu Fatihah apa yang kamu baca. Apa makna dia? Jadi kadang-kadang ni lah masa yang kita kena peruntukkan, fikir balik. Ibadat kita ni tujuan untuk apa? Kita takut tuan-tuan, ibadat kita jadi adat. Ibadat jadi adat. Adat ni maksud adat macam mana? Kebiasaan. Orang pergi semayang, kita pun pergi semayang tak? Orang pergi buat umrah tak? Tapi niat bukanlah nak memahami sirah-sirah Nabi di tanah haram. Tengok hari ni Allah sekat dah kita ke sana. Sebab kita ni dulu pergi ke sana tujuan apa? Nak beli cerek. Nampak? Ni list panjang ni. Dekat 5 muka surat. Kawan-kawan duk pesan. Jiran sebelah duk pesan, suruh beli ni, beli tu, beli ni. Jadi niat pergi tu, naik kapal terbang tu, niat dah nak pergi beli barang. Bukan niat nak tengok macam mana kesan-kesan tinggalan Rasulullah dalam nak menegakkan agama Allah. Nampak? Jadi dia tak ada roh. Sebab tu balik sama je, tak jadi apa kak. Yang ni sebab ni lah. Sebab dia sendiri tak faham apa yang dia buat, kerana dia tak pernah memikir pun. Sebab tu Nabi kata, kamu fikir saat itu lebih baik daripada kamu apa yang kamu ibadatkan. Itu maksud dia. Jadi contoh macam wabak ni, kenapa kita duk kalut sibuk sangat mencari penawarnya daripada belah barat? Kenapa dah tak ada penawar bahagian daripada agama kita sendiri?
Nah, kita ni banyak ikut terus telunjuk barat, sikit-sikit barat, sikit-sikit barat. Nah, sedangkan Islam ni lengkap. Islam ni lengkap, syumul, semua ada. Bukan aspek ibadatnya saja Islam, aspek kesihatan ada dalam Islam, segala jenis aspek ada dalam Islam. Tapi bila-bila kita nampak Islam ni bahagian ibadat je lah, tapi bahagian-bahagian lain tak nampak dah Islam. Nampak belah lain, nampak kafir lah, nampak itulah. Ini masalah kita. Kan? Contoh macam bila ni ada sampai ada yang kata-kata, dia kata kalaulah vaksin ni tak jumpa lagi, mampuslah kita. Hei, cakap apa gitu ni? Yang mampuskan kita, yang hidupkan kita bukan vaksin tak vaksin, Allah. Kita boleh berikhtiar, tak salah nak ikhtiar dengan vaksin, ikhtiar dengan mask tutup mulut, ikhtiar dengan solat jarak-jarak, itu ikhtiar. Nah, tapi hakikatnya Allah. Nah, kenapa kita sebagai orang Islam tak mendahulukan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah dan juga Allah? Yang ni yang Nabi kata fattabi'uni. Nah, kalau betul kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikut aku. Tapi ada kita ikut Nabi. Nah, buka dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang sahih. Nah, Nabi kata fil habbati saudai, dalam habatus sauda, syifaun min kulli da'in, adalah penyembuh bagi segala jenis penyakit. Nah, ila sama, melainkan mati, kata Nabi. Nah, hadis ni bukan hadis lemah, hadis sahih dalam kitab Imam Bukhari. Nah, maknanya dalam habatus sauda itu ubat bagi segala jenis penyakit, melainkan mati saja tak boleh. Kenapa kajian sains daripada makmal negara orang Islam, kenapa tak kaji habatus sauda? Kenapa tak kaji madu? Kenapa tak kaji yang dikatakan sebagai sunnah-sunnah Rasulullah? Tapi yang dikaji daripada bahan-bahan ada dalam babi, dalam kera. Itu nak dibuat jadi ubat. Betul lah dia kata kalau darurat. Persoalannya darurat sungguh ke? Sampai dah tak jumpa ke bahagian yang ada dah ni? Madu langsung tak ada dah ke? Habatus sauda langsung tak ada dah ke? Minyak zaitun langsung tak ada dah ke? Ada. Kenapa tak mendahulukan itu? Kalau kafir dia mendahulukan yang belah barat, tak pelik sebab dia kafir. Dia bukan umat tauhid. Dia tak ada Quran, tak ada hadis. Kita ni ada Quran, ada hadis. Yang ni yang disebut tadi, kita ibadat sujud sembah muka atas lantai sampai bengkak dahi-dahi. Tapi lah kali bahagian semayang sujud pada Allah, dah bahagian makan ikut barat, bahagian ubat ikut barat. Ni jadi macam mana kita? Yang macam mana yang dikatakan benar-benar kita mengikut Allah dan Rasul? Jadi kita minta sama-sama kita balik kepada Allah dan Rasul. Ikhtiarlah dengan cara agama. Itu lebih baik sebab kita ni umat beragama. Jadi tak gunalah kita ibadat bertahun, tetapi lah kali yang kita nampak bukan daripada Islam juga. Jadi ini mainan kafir, halus mainan dia. Kita kena ingat kita berada di fitnah akhir zaman. Jadi nak pegang Islam ni kena pegang betul-betul. Jangan nampak Islam hanya sekadar bahagian sembahyang sahaja, bahagian puasa saja. Tapi Islam ni ialah nizamul hayah, cara hidup. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, semuanya ada tata caranya dalam Islam. Makannya, minumnya, ubatannya dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian pula bila Nabi tanya kepada Ibnu Abbas, kenapa yang dikatakan Ibnu Abbas lebih baik daripada 70 tahun? Kerana dalam pemikiran Ibnu Abbas itu memikirkan tentang soal mati. Jadi maksudnya sini 70 tahun tu satu tempoh kebiasaan orang, satu usia lah. Mana kata orang duk kata kalau sampai 70 tu orang cakap apa dah standby lah, maknanya memang kebiasaan umur sampai 70. Tapi ada je yang lebih 95 pun ada kan. Tapi nak ceritanya kebiasaan tu 70. Jadi kalau kita fikir sesaat tentang hal-hal kematian kita, lebih baik kita ibadat sepanjang hidup kita. Tu maksud dia. 70 tahun tu maknanya sepanjang hidup. Kalau kita fikir apa yang kita nak bawa nan sana nanti, macam tadilah saya sebut, minta maaf cakap kadang-kadang hadis selalu dah nak surau masjid, nak solat jemaah bagus dah.
Yang perempuannya tutup aurat, bertudung labuh, lakinya kopiah, baju Melayu kain pelikat. Tapi kadang-kadang bila kita tanya sifat Allah ada berapa pun dia tak boleh jawab. Tu maksud saya tu. Makna kata kita dah beramal tetapi tidak berilmu. Jadi macam mana kita nak menghadapi soalan-soalan di dalam kubur nanti? Bila ditanya oleh malaikat munkar nakir, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Kita tak ambil berat benda ni. Nah, kita belajar bahagian dunia berapa tahun belajar bahagian dunia? Sekolah rendah tadika saja berapa tahun? Masuk sekolah rendah berapa tahun? Sekolah menengah, lepas tu sambung pula ke kolej, universiti. Nak bertahun-tahun. Tapi untuk belajar agama kita buat celuh-celuh, kita buat lebih kurang. Kita tak bersungguh-sungguh dalam menuntut hal-hal agama. Sedangkan soalan-soalan dunia ni kalau kita gagal jawab, boleh makan lagi, tak ada masalah. Nah, anak kita pergi ambil report card anak kita, tengok-tengok dalam report card tu color merah. Anak kita kata, "Saya seorang je dapat merah mak, orang lain semua hitam. Saya bagus ni, sebab tu cikgu buat warna merah." Mak dia kata, "Tok mu." Nampak? Merah tu maksud gagal. Walaupun anak dia gagal, balik rumah anak dia boleh tak makan mi goreng? Boleh. Marah-marah mak dia pun, ni nak jadi apalah. Itulah mak kata belajar malas, tengok gagal dah. Pergi masuk dapur tu, bawah tudung saji, mak masak dah tu, makan. Marah-marah boleh makan lagi. Duduk dalam kubur, marah buka tak boleh jawab, boleh makan mi goreng. Nampak? Soalan bocor dah. Soalan SPM tak bocor. Bocor kena tukar soalan, tak boleh teruskan. Soalan ni bocor, tak boleh jawab. Dah macam mana? Sebab yang nak jawab tu bukan bibir, bukan mulut. Yang jawab tu ruh. Nampak? Bibir ni kerah kaku, dah mati, jasad mati, kerah dah, mana boleh bercakap. Yang nak jawab tu ruh. Macam mana ruh nak jawab? Ruh makanan dia bukan nasi. Nasi makanan jasad. Ruh makanan dia ilmu. Mengaji itulah makanan ruh. Orang yang lagi kuat dia mengaji, walaupun jasad dia kita tengok ulama, tok-tok guru. Jasad lembik, kuruh keding, tok-tok guru. Nak kedut-kedut dah muka, tok guru ulama tua dah. Tapi ruh Allah, ruh dia mantap. Ruh dia orang panggil ruh sadar. Roh dia berketul-ketul. Sebab apa roh ketul? Ilmu banyak. Kita jasad tegak, tapi roh kita lembik dalam. Sebab itulah mereka ni walaupun jasadnya lemah, tapi bila rohnya kuat melaksanakan ibadat. Kita jasad tegak, roh lemah, tapi tak boleh kuat dalam beribadat. Itu makanan roh. Makanan roh ialah ilmu. Dengan ilmu tadilah, maka itulah yang dia nak jawab nanti dalam kubur. Banyak soalan. Satu-satu, wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Macam mana nak jawab? Sebab itulah bila ditanya oleh malaikat, "Mar rabbuka?" Dalam ayat tu malaikat menggunakan perkataan rabbu. Man rabbuka. Man tu siapa? Rabbu tu Tuhanlah, ka tu engkau. Siapa Tuhan kau? Tapi kita kena ingat juga, panggilan Tuhan ni dia ada 3 panggilan dalam suratul Nas. Kul a'udzu bi rabbin nas. Pertama rabbin nas, malikin nas, malik. Yang ketiga ilahin nas, ilah. Tiga-tiga ni walaupun namanya sebutnya lain-lain, satu rabbu, yang satu lagi malik, satu lagi ilah, tapi tiga-tiga ni balik kepada Allah. Tapi kenapa ada 3 nama? Yang ni yang kita bicara, Tok Guru bicara, kerana nak menyebutkan peranan. Yang pertama Rabbu ni, maksud Rabbu ialah Tuhan yang memelihara. Maksud memelihara ni yang jaga kita, yang bagi makan, yang bagi minum, yang bagi rezeki, yang bagi sehat, yang bagi macam-macam, yang jaga pelihara kehidupan kita ni, itu dipanggil Rabbu. Yang kedua Malik. Malik ni maksudnya pemilik, raja, tuan. Kalau yang ketiga ilah, makna kata yang disembah. Jadi Tok Guru kami dia buat kiasan untuk mudah faham. Dia bawa cerita kambing. Sebab kami di pondok jaga kambing. Jadi Tok Guru buat contoh kambing. Dia kata ada orang tugas dia bagi makan kambing, bagi makan, bagi minum, jaga kambing tu sihat sakit dia jaga. Dia itulah ibarat contoh macam Rabbu.
Malik ni pula tuan pada kambing. Nah, kadang-kadang tuan kambing sendiri yang bagi makan, tapi kadang-kadang yang bagi makan orang lain, yang milik orang lain. Nah, milik ni kadang-kadang mungkin bukan dia bagi makan sebab dia dah upah pekerja suruh jaga makan, dia pemiliknya. Nah, jadi itu pemilik. Jadi kalau pemilik ni dia boleh buat sekati dia lah. Kan? Tokek kambing ni kalau dia masuk kandang kambing, masuk dia bukan terajang pintu kambing, terajang kambing tu. Kambing tu terajang, campak kambing. Nah, tukang bagi makan kata, "Oi, buat apa pergi sepak kambing ni?" Kata dia, "Kambing aku, sekati aku." Sama juga. Nah, ada orang kata, kenapa Allah turunkan corona ni pada orang Islam, orang beriman, patut turun kat orang kafir je lah, orang Islam tak payah kena. Kita milik Allah, sukati Allah. Allah nak terajang kita ke, Allah nak bagi kita mati ke, Allah nak bagi kita tercampak ke, tak kira siapa, sebab kita milik Allah. Tak boleh komplain walaupun sedikit. Kan? Lepas tu Tok Guru kami dia buat contoh, kita beli 3 ekor ikan. Beli 3 ekor ikan di pasar. Ikan yang pertama kita buat masak kicap. Ikan kedua kita buat bakar. Ikan ketiga kita buat masak benda. Masak asam pedas. Kan? Contoh. Tiba-tiba yang kicap ni kata, "Kenapa saya kena masak kicap hitam? Saya nak jadi macam dia ke asam pedas?" Nah, kemudian tiba-tiba yang kena bakar pula komplain, "Kenapa saya kena bakar? Kurang-kurang masak kicap pun tak apa. Nah, tak adalah sampai kena bakar, hitam je." Boleh komplain ikan. Kalau kita beli ikan tu komplain macam tu, kita buat macam mana? Kita ketuk tong dia kata, sukati aku lah, aku beli hang dah. Nak, tak payah kata aku nak bakar, tak payah kata aku nak buat masak kicap. Aku beli, aku lempar buang terus kat tong sampah pun aku boleh buat. Sebab apa? Sebab hang tu aku punya, aku beli dah hang. Tu ibarat contoh. Sama gak macam kita ni milik Allah, sukati Allah, nak buat macam mana pun. Sebab tu kita kena kenal Malik tu pemilik. Yang ketiga, ilah. Kalau daripada cerita kambing tu, ilah ni maknanya kita buat ni untuk siapa. Jadi tadi dengar cerita di tempat dia tu, kandang kambing dia, Sultan Perak nak datang ziarah. Sultan Perak nak tengok dengan kata kambing dia hebat sangat. Kan? Boleh baca kitab dengan kata kambing dia. Nampak? Jadi Sultan nak pergi tengok lah. Bila dengar Sultan nak datang, mestilah dia akan persembahkan kambing tu pada Sultan, nak tunjuk pada Sultan. Jadi kalau nak tunjuk pada Sultan, takkan kambing yang lekeh-lekeh. Mesti dia ambil kambing yang paling gemuk, paling sihat, paling elok, paling lawa, yang suara kambing pun merdu, tambah gitu, gitu. Nampak? Dia cari paling A lah, sebab nak ditunjuk ni pada siapa? Sultan. Macam itulah juga makna ilah. Nah, bila kita faham makna ilah yang kita sembah, apa saja kita buat ni nak tunjuk ni pada Allah, tiba-tiba kita buat lebih kurang, macam mana? Mayang kat surau masjid bukan main kemah lah. Dengan ridaknya, dengan jubahnya, setting kopiah saja dekat 2 jam. Ni letak timbang air ni nak bagi center. Nak boh minyak wangi sebotol lebih. Kan? Apalah. Tapi bila tiba-tiba tak dapat pergi surau, ada hal ke apa, semayang kat rumah. Macam mana gaya semayang kat rumah? Nak pakai t-shirt pagoda tu yang ada poket tengah macam Doraemon. Tu kan melekat. Itu pun koyak belah ketiak. Nampak? Itu boleh tahan lagi. Ada orang baju tak pakai, kan melekat saja. Dia kata tak apa, sah ni, sah, tutup aurat dah. Dia kata betul lah tutup aurat, tapi nak ngadap siapa? Tak. Habis bangun daripada tahiyat awal rasa sejuk. Awak sejuk ni, rupanya kan pekat tinggal bawah. Kan pekat saja pakai. Nampak? Dia kata nak buat lebih kurang, nak menghadap Allah. Tapi nak rezeki Allah, doa kami tinggi angkat. Nak nikmat Allah. Tapi bila berhadapan dengan Allah, kita buat lebih kurang. Jadi macam mana hubungan kita itu yang kita, sebab kita tak faham apa tu makna ilah yang sebenar. Jadi kalau pada cerita kambing tadi, boleh jadi tukang bagi makan orang lain, pemilik orang lain, yang kita nak sembahkan orang lain. Tapi pada sisi Allah ni, tiga-tiga ni Allah.
Yang jaga kita pun Allah, yang milik kita pun Allah, yang kita nak sembahkan segala apa kita buat ni pun kepada Allah. Nampak? Jadi 3 nama ni yang saya hurai tadi. Sekarang kita nak balik pada soalan kubur tadi. Soalan kubur tadi, kenapa malaikat dia menggunakan perkataan Rabbu? Man Rabbuka. Kenapa dia tak guna perkataan ilah sebagai contoh? Man ilahuka. Ilah pun makna Tuhan juga, tapi dia guna perkataan Rabbu. Apa nak maksudkan sini? Maknanya, orang kebanyakannya bila semayang, ya memang dia sembah Allah. Kita jagi semayang isyak lagi, ya memang kita sujud sembah Allah. Betul. Tapi kadang-kadang dalam kita semayang sembah Allah, kita keluar daripada masjid surau, kita nampak yang bagi rezeki bukan Allah. Yang kita nampak bos kita. Betul tak? Kadang-kadang kita nampak yang bagi sihat kita bukan Allah. Yang bagi sihat kita Panadol, ubat, doktor. Tu yang malaikat tanya, Man Rabbuka. Tu guna perkataan Rabbu. Rabbu ni maksudnya yang jaga. Jadi malaikat tanya, siapa yang jaga kamu? Siapa yang pelihara kamu? Kalau kita nampak kat dunia ni yang jaga kita KKM, kita jawab KKM masuk dalam tu. Marabbuka, KKM dia jawab. Marabbuka, Panadol. Sebab tu dia nampak yang jaga dia. Nampak? Sebab tu yang ni kita nak, jangan hanya pada ibadat saja. Allah. Bagus dah. Geleng kepala, zikir kuat. Luar. Bahagian luar, bahagian rezeki, bahagian nikmat-nikmat lain, sihat tubuh badan dan sebagainya. Kenapa tak nampak itu juga datang daripada Allah? Tapi kadang-kadang kita terlepas, kita nampak daripada usaha kita, kejayaan kita, sehingga kan ada yang ungkit-mengungkit. Nampak? Ini aku yang usaha penak-penak ni, apa sebab pula nak ambil pula? Orang kata derma lah kat kawan tu, dia orang susah miskin. Dia tu balok liat, pemalas. Nak belajar malas, kerja lagi malas. Aku ni boleh jadi macam ni sebab aku sungguh-sungguh, aku rajin. Tu yang aku boleh jadi kaya macam ni. Senang-senang aku nak bagi duit kat dia. Nampak tak? Dia nampak kekayaan dia, usaha dia. Padahal kurniaan Allah. Kita tak pandai pun, kalau Allah nak bagi kaya, Allah boleh buat. Kun fayakun, mudah je bagi Allah. Jadi segala-galanya, sebab tu kita nak bagi faham, inilah fikrah, pemikiran yang membezakan antara kita, pemikiran orang Islam, orang beriman, dengan pemikiran orang yang tak di Islam, tak di iman, yakni kafir. Jadi janganlah sampai jasad kita, pakaian kita memang nampak beza dengan kafir, tapi rupa-rupa dalamnya sama sahaja. Nampak? Kita takut macam itulah. Tin tu kita nampak yang ni air tin dia tin Coca-Cola, halal lah. Sebelah lagi tin Carlsberg, rupa-rupanya kandungan dalam Coca-Cola pun Carlsberg juga. Faham maksud saya? Maknanya zahir saja nampak macam halal, rupa dalam tu ada masalah juga. Makna pemikirannya sama dengan kafir juga. Jadi kita tak nak Islam pada zahir sahaja, tak nak Islam pada kopiah jubah sahaja, tapi kita nak Islam zahir dan batin, luar dan dalam. Dan lebih utama adalah barang yang di dalam, kerana yang nak dibawa bertemu Allah dalam, bukan luar. Macam durian lah, yang kita nak makan isi bukan kulit. Jadi kita nak ambil tu ialah barang yang dalam. Jadi moga-moga dengan sedikit pencerahan atau tazkirah yang kita dapat kongsikan bersama ni, memberi kefahaman kepada kita bersama dalam soal kehidupan kita, supaya kita boleh meluruskan perjalanan hidup kita, niat hati kita dalam kehidupan ni. Biarlah betul-betul kita nampak matlamat kita kerana Allah dan Rasul. Apapun ujian yang datang, kita tak lari. Datanglah korona ke koroni ke apa ke, kita tetap ingat pada Allah dan Rasul.
kita tak lari kan. Makna kata apa-apa pun letaklah al-islamu ya'lu wala yula alaih. Letaklah Islam paling hadapan, Islam paling atas sekali. Dahulukanlah apa-apalah kerana Islam. Ubat cari yang Islam dulu. Nak apa-apa pun, nak beli rumah cari yang Islam dulu. Makna kata yang dekat dengan rumah Allah supaya senang pergi berjemaah. Bukan cari beli rumah, cari dekat dengan yang bandar. Kan? Kita buat apa pun kiblat kita Islam. Buat apa pun kerana Islam, untuk Islam. Barulah hidup kita ni benar-benar sebagai orang Islam. Barulah bertepatan kata dalam ayat Quran itu fattabi'uni. Barulah kita betul-betul ikut baginda Nabi SAW. Barulah jawabnya yuhibbukumullah. Nescayalah Allah kasih pada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, serta Allah ampunkan segala dosa-dosa kamu. Barulah layak menerima balasan itu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan bersama. Jadi macam biasa, mana kuliah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakak-pakak lah nak membeli sambil menderma. Itu pun jihad juga tu. Jihad ekonomi. Telur masin ada. Jadi kita ada bawa produk killer kita lah, produk yang mengganas, iaitu produknya telur masin. Sebab telur masin kami ni bukan sebarangan telur. Dia power punya telur. Sebab apa? Sebab dia telur itik. Dia telur itik, dan itik tu bukan sebarangan itik. Dia itik pondok. Dia itik ngaji kitabnya, itik sifat 20. Nampak? Dia moga-moga makan tu ada keberkatan. Jadi pakak-pakaklah. Nah, tuan-tuan, belilah niat sambil menderma untuk bantu sekolah pondok Tok Guru Siddiq Noh. Moga-moga dengan bantuan tuan-tuan kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.